上的阿爸父， tolong setiap kami ya Tuhan. 求主帮助我们每一个。 Pada waktu kami membaca firman Tuhan, 当我们读经的时候， Tuhan menolong kami 求主帮助我们， agar kami boleh mengerti akan firman 好 Tuhan. 让我们可以明白您的真理。 Tuhan tolong kami. 求主帮助我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Kita akan membaca dari Mazmur pasal 37我们要看 ayat 3 sampai 7. 我们要看的经文在诗篇37篇第3到第7节。 Mazmur 37 ayat 3 sampai 7 kita akan baca hanya di dalam bahasa Mandarin. 诗篇37篇3到7节，我们只用中文念一下。你当依靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并依靠他，你就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。你当默然倚靠耶和华，耐心等候他，不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平。 Mazmur 37 ini adalah Mazmur akrostik. 这个诗篇37篇是一首长头诗。 Mazmur akrostik itu maksudnya adalah Mazmur yang diatur, misalnya ayat yang pertama dimulai dengan huruf A. 这个长头诗就是这种诗比如说它的第一句话，它的这个首字母就是字母表的第一个字。 Ayat yang kedua dimulai dengan huruf B dalam bahasa Latin. 然后它的第二句话就以拉丁文的第二个字母来开始， Dan seterusnya. 就这样下去。 Tentunya tidak mengikuti ABC seperti alfabet daripada kita, bukan? 当然不像我们印尼语的 ABJ 这样的顺序， Tentu mengikuti alfabet dari bahasa Ibrani. 当然是希腊文的那个字母表这样的顺序。 Misalnya jadi huruf pertama daripada bahasa Ibrani adalah Alef. 希腊文的第一个首字母叫做 Aleph。 Maka Mazmur akrostik itu akan dimulai dengan huruf di depan itu Alef. 所以这个长头诗的第一句一定是以这个 Aleph 字母来开始。 Nah, Mazmur 37 juga seperti demikian. 那诗篇37篇就是这种长头诗。 Tetapi Mazmur 37 itu bukan satu ayat, tapi setiap huruf itu dimulai dengan 2 ayat. 不过它不是一节而已，它就是每一节它有2句话。 Jadi ayat yang pertama dan ayat yang kedua dimulai dengan Alef. 它是双重的，所以第一句和第二句就以第一个字母 Aleph 开始。 Ayat yang ketiga dan yang keempat dimulai dengan huruf B. 那第三、第四句就以第二个字母开始。 Tapi Mazmur 37 adalah Mazmur akrostik yang tidak sempurna. 但是诗篇37篇是一个不完整或者不完全的长头诗， Karena dia kehilangan dari huruf ayin. 因为它失去了有个字母叫哀印。 Tapi tentu di dalam bahasa Indonesia kita tidak bisa melihat akrostik itu. 但是我们在印尼本翻译，我们当然看不出它怎么是个长头诗。 Nah, jadi huruf ayin itu hilang apa ada, saudara-saudara juga kan nggak tahu kan? 所以这个字母哀印，它在还是不在，我们也看不懂，是吧？ Jadi kita tidak pertanyakan kenapa pengarang Mazmur ini kemudian menghilangkan huruf ayin itu di dalam akrostik. 所以我们看的时候，这首长头诗，我们也不会发出疑问：为什么这个诗人会把这个哀印省掉或者去掉？
Mazmur 37 adalah Mazmur hikmat. 这个诗篇37篇是一个智慧诗， Jadi mengajarkan kita bagaimana kita hidup di dalam dunia ini dengan hikmat daripada Tuhan. 就是教导我们如何以神的智慧来生活在这地上。 Dan khususnya di dalam Mazmur 37 ini mengajarkan kepada kita 37篇主要是强调的， bahwa biasanya kita melihat orang fasik itu sehat-sehat, makmur, beruntung hidupnya, begitu. 我们往往会看见，就是恶人他生活得很好，又很健康，又很富裕，又很顺利。 Sedangkan kita melihat hidup kita, kita taat kepada Tuhan, tapi sepertinya lebih sial dari mereka. 我们看见我们自己的生活的时候，我们觉得我们遵守神的话语，但是我们好像比较倒霉。 Jadi demikianlah kita melihat bahwa sepertinya wah percuma aja kita taat kepada Tuhan, yang nggak taat malah hidup lebih enak daripada kita. 然后我们就总结说，那我们信主是白信的，你看他们是恶人不信主，但是他们活得更好。 Jadi Mazmur ini berbicara seperti demikian. 所以这就是这首诗要告诉我们的。 Nah, bagaimana kita melihat hal ini? 那我们又如何评价这件事呢？ Yang pertama-tama kita melihat bahwa Tuhan itu adalah pasti Tuhan yang adil. 首先我们要看神一定是公义的。 Jadi pada waktu kita merasa bagaimana sih ini Tuhan, kok saya taat kepada Tuhan tapi saya sial melulu. 所以当我们感觉神啊，你是怎么搞的？我这么顺服你，但是我总是倒霉。 Sedangkan mereka orang fasik hidupnya senang, hidupnya beruntung terus, sehat-sehat seperti itu. 而且那些恶人啊、坏人啊，他们活得这么好、这么顺利，又是有福气，又是很健康。 Jadi kita bertanya kepada Tuhan, ini bagaimana sih Tuhan? 所以我们就向神发出了疑问：这是到底是怎么搞的？ Nah, kalau kita mempunyai perasaan yang seperti demikian, 若是我们有这种感觉的话， yang pertama sebenarnya itu adalah kita tidak percaya pada Tuhan. 第一是因为我们不太相信神， Kita bertanya pada Tuhan, kenapa? Woman- Kenapa? Begitu. 我们就会问他为什么？为什么？ Kita mencurigai Tuhan. 我们就对他发出了怀疑的心。 Kita merasa lebih pintar daripada Tuhan. 我们往往会觉得自己比神还要聪明， Maka kita rasa kita yang mestinya mengatur Tuhan. 所以我们觉得应该是我们掌管他， Maka kita mengeluh, 然后我们就一直诉苦。 Tuhan, kenapa orang fasik ini sehat-sehat, saya sendiri sakit-sakit 我们埋 misalnya. 怨说：“神啊，为什么那个恶人这么健康，我就很多病痛？” Nah, bila kita merasakan seperti demikian, 要是我们有这种感觉的话 itu，menunjukkan bahwa kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. 这说明我们不完全信靠他， Kita tidak percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. 我们不相信他是公义的神， Kita tidak percaya bahwa Tuhan nantinya pasti akan membalas setiap perbuatan. 我们也不相信神以后会处罚一切的过错， Atau barangkali kita juga tidak sabar. 或也许我们也没有那种耐心， Kita tidak sabar menunggu tindakan daripada Tuhan. 我们就是很不耐烦的等着神的作为， Kita tidak sabar bahwa Tuhan membalas kejahatan daripada orang-orang fasik. 我们巴不得他赶快来处罚那些恶人。 Nah, jadi dalam keadaan tidak sabar itu pula kita mengeluh kepada Tuhan. 就是在这种不耐烦的心态，我们就向他发出埋怨。 Nah, bagaimana kalau kita menghadapi hal yang seperti 那 demikian? 我们如何面对这种事？ Nah, kita melihat bahwa pada waktu kita ingin segera melihat pembalasan Tuhan, 我们看见自己，当我们巴不得尽快的看到神的处罚的时候， secara teologis disebutkan sebagai delay judgment, penghakiman yang tertunda.
神学的一种定义是叫做延后或者延误的一个判决。 Jadi sebenarnya pasti Tuhan akan menghakimi. 其实神必定会审判的。 Tapi kita selalu melihat di dalam Alkitab bahwa Tuhan seolah-olah itu memberikan penghakiman yang tertunda. 但是我们看圣经，好像它记载的就是一个延后的审判， Pembalasan atas kejahatan yang tertunda. 就是延后的一种对罪恶的处罚。 Saya kalau berterus terang kepada Bapak Ibu sekalian, 我若是坦白跟大家讲的话， saya sih pendeta memang. 既然我本是牧师， Tapi kalau di jalan saya lupa saya pendeta. 但是在路上我往往会忘记我是牧师。 Jadi saya kalau lihat angkot misalnya berhenti sembarangan atau dari kanan toto potong kita dia ke kiri. 所以如果我看见那个小面包车啊，它就是这样在乱来的这个停车或者就这样抢我的路的话， Wah, saya pasti marah. 我就会非常的生气， Saya rasa nggak sabaran, 我觉得很不耐烦， pengen maki-maki. 很想责骂他。 Satu kali saya naik mobil 有一次我开车的时候， bersama dengan teman. 跟一个朋友， Lalu kita lagi jalan biasa pelan. 然后我就慢慢的这样行着， Tahu dari kanan 突然 satu 间， angkot potong ke kiri, set begitu. 突然间就是有一个面包车从左边这样抢我们的路， Teman saya sampai kaget langsung rem mendadak, set. 然后我朋友就因为非常的他吓倒了，他就马上停车。 Dan untung kita pakai seat belt. 好让我们用了那个系了安全带。 Terus saya karena kaget, 因为我非常的我吓倒了， karena marah. 又生气了。 Lalu saya bilang sama teman saya, berhenti sebelah dia gitu. 我就跟我的朋友说，那停在他旁边。 Kita makiin dulu gitu. 我就先责骂他一顿。 Ini kurang ajar potong-potong. 这个是非常的无理。 Teman saya bilang enggak, jangan cari ribut. 我朋友就说好了，你就不要跟人家吵了。 Enggak, yang ini mesti dimakiin. Saya 我 bilang. 说不，这样的要咒骂一下。 Jadi saya buka kaca mobil, 所以我就开了这个窗户， teman saya lewat. 我朋友就经过。 Si angkot itu rupanya merasa bahwa memang dia memotong tiba-tiba mobil kita. 面包车也知错了，他知道是他抢了我们的路， Jadi rupanya dia merasa bersalah. 然后他就知道错了。 Nah, jadi pada waktu kita lihat melewati angkot, 那我们经过那个面包车的时候， saya pelototin itu sopir. 我就盯着他这个司机。 Tapi barang saya lihat sopirnya, 但是我一看到他的脸的时候， badannya gede, 我看到他个子那么大， mukanya serem, 他这个脸也比较凶恶。 pakai kumis dan sebagainya, serem banget mukanya. 他就非常凶恶的脸这种。 Saya pikir kalau berantem sama dia mah saya yang ke knock out nanti. 我说要是跟他打架的话，当然是我不好了。 Sudah melotot, buru-buru tutup lagi, buru-buru lewat. 然后我盯着他之后又自己又关上了那个窗户就走了。 Tapi saya memang kalau di jalan serasa tidak sabar. 但是我在路上本就很不耐烦的， Nah, jadi saya bilang sama teman-teman, 所以我就对朋友们说， andai kata 如果 saya itu diberi pistol 我手里有枪的话， dan saya boleh tembak siapa aja yang melanggar lalu lintas. 那我可以用这个枪来射每一个犯这个交通规则的人， Maka kira-kira apa yang terjadi? 那会怎么样呢？ Maka kira-kira setiap hari ada supir angkot yang saya tembak-tembakin. 那就每天会有一些那个面包车的司机让我射死。 Jadi saya bilang, saya kalau punya pistol mungkin hambur peluru. 所以如果我有那部枪的话，也许我就会很浪费这个弹子。 Wah, ini lagi macet-macet, sengaja berhenti lama-lama nungguin penumpang.
他就是在我们堵车的时候，还在那里挺着，慢慢的等着那个乘客上车。saya tembak, der. 那我就把他射死了。 Ntar yang seenaknya aja tembak, der. 就是乱来的，我又射一个。 Nah sehari kalau saya punya pistol mungkin sehari 5 supir angkot meninggal kali. 也许就是我有这部枪的话，我一天会射死5个这个面包车司机。 Tapi Anda jadinya melihat 但是你会看到， bahwa di dalam delay judgment, 在一个延后的审判， kalau kita memaksakan Tuhan harus sekarang juga, Tuhan harus bersegera untuk menghukum orang fasik. 要是我们强迫神的话，就是要尽快的、及时的处罚那些恶人。 Maka tentunya mungkin masyarakat cepat sekali habis. 那我们社会中的人都很快消失。 Bapak Ibu ingat cerita Yunus bukan? 弟兄姐妹还记得约拿的故事吧？ Yunus diutus ke Niniwe. 他就是神派他去尼尼微， Memperingatkan orang-orang Niniwe. 就警告尼尼微的那些人， Kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan menunggang balikan kota ini. 要是他们不悔改的话，神就要毁灭那个城市， Tuhan akan menghukum kota ini. 神会处罚那个城市的人。 Nah, kita lihat orang Niniwe itu sangat kejam terhadap orang Israel. 我们看尼尼微的人对这个以色列人是非常的残忍， Mereka sering merampok orang-orang 他就 Israel. 会抢劫以色列人， Kadang-kadang mereka tidak segan-segan untuk membunuh. 有时候会杀害他们。 Jadi ada satu kebencian dalam diri setiap orang Israel terhadap orang Niniwe. 所以每个以色列人的心中都会发出一种非常愤怒的心，就是对这些尼尼微的人。 Nah, Yunus diutus ke sana. 然后约拿就被派到那个地方去， Lalu dia berkhotbah di tengah-tengah orang Niniwe. 他在他们当中讲道。 Tapi apa kemudian yang terjadi? 然后发生了什么事呢？ Ternyata orang-orang Niniwe ini kemudian ternyata bertobat. 原来尼尼微的人悔改了， Mulai dari raja, 君王也好， pembesar, 大官也好， bahkan sampai sapi dan kambing barangkali ikut bertobat. 甚至也许这个羊群牛群也跟着悔改， Mereka berpuasa, 他们又进食， mereka merendahkan diri di hadapan 他们 Tuhan. 在神的面前谦卑自己。 Sedangkan Yunus menunggu di luar. 那约拿就在外面等着。 Wah, dia pikir Tuhan akan menunggang balikan kota ini. 他讲不久神一定会把这个城市坍塌。 Mungkin Tuhan akan mengirimkan api kepada kota ini. 也许神会从天上把火降下来， Atau dikirimin gempa bumi 7,8. 或者会有7.8级的地震。 Mereka punya bangunan kan nggak anti gempa kan? 那他们的建筑当然是不会这个防地震的。 Jadi Yunus menunggu pembalasan daripada Tuhan. 约拿在那边等着神的处罚。 Nah, tapi apa yang terjadi? 但发生的是什么事 Karena 呢？ mereka bertobat, Tuhan tidak menghukum kota Niniwe. 因为他们悔改，所以神就不再处罚尼尼微这个城市。 Sebenarnya kita harus Yunus harus bersyukur 其实约拿不是应该感恩吗？ karena pemberitaannya semua orang Niniwe itu ternyata bertobat. 是因为他传了道，那尼尼微的人都悔改了。 Tapi Yunus tidak suka akan hal itu. 但是他不高兴， Dia ingin orang fasik, orang kejam, orang jahat seperti ini matiin aja Tuhan. 他想的是这些坏人、罪人、恶人，就使他死了好吧？ Jadi dia tunggu-tunggu. 他就等着。 Lalu kemudian ternyata tidak terjadi hal tersebut. 那又并没有发生。 Nah, waktu tidak terjadi hal tersebut, maka kemudian Yunus merasa marah dan merasa kecewa. 神没有处罚，然后约拿就感到非常的生气，他觉得很失望。 Lalu Tuhan mengajar Yunus, 神就教导他， ditumbuhkan sebuah pohon. 他又给他生了一棵树，
Dalam satu hari kemudian pohon itu sudah menjadi rindang. 只有1天的时间，那棵树就长大，非常的茂盛。 Sehingga Yunus bisa menikmati duduk di bawah pohon itu. 那约拿就能够在那棵树下乘凉， Menikmati angin yang sepoi-sepoi. 享受微风。 Tapi pada malam harinya 但是晚上的时候， Tuhan kemudian menyuruh ulat-ulat untuk memakan akar pohon itu. 神就叫那些虫子 Sehingga 来 kemudian 吃完树根。 pada waktu besok dia bangun, lalu kemudian ternyata pohon itu sudah layu, sudah mati. 所以早上起床后，约拿发现这棵树就死了。 Nah, waktu pohon itu sudah mati, Tuhan sengaja kirimin sinar matahari yang terang sekali. 这棵树死了之后，神就特意的设下了强烈的这个炎热， Sehingga udara itu makin menjadi panas. 所以它热得不得了。 Maka Yunus menjadi sangat marah sama Tuhan. 然后约拿就感到非常的生气。 Kenapa dia sudah kasih pohon, lalu kemudian dia membunuh pohon itu? 为什么他已经给他长了一棵树，然后这棵树又死了？ Dan dari hal ini maka Tuhan memberi pelajaran kepada Yunus. 从这件事，神就教导了约拿。 Yunus, itu pohon bukan kamu yang tanam. 约拿，这棵树本不是你种的， Itu pohon bukan kamu yang siram, 也不是你浇的， bukan kamu yang pelihara. 不是你种植的， Itu semuanya aku yang tumbuhkan. 都是我使它成长的。 Tapi sekarang pohon itu mati, 但是这棵树死了， lalu engkau menyayangi pohon tersebut. 你就感到非常的疼爱这棵树。 Padahal dia tidak kamu pelihara. 其实你又不养它， Nah, bagaimana aku juga tidak mengasihi penduduk Niniwe? 那你看我如何不爱尼尼微的人？ Mereka memang jahat, 他本是恶的， tetapi mereka bertobat. 但是他悔改了。 Dan aku menyayangi buah tanganku 我疼爱，我爱护我自己的手所接触的果子， yang aku ciptakan. 是我创造的。 Nah, kamu pohon aja merasa sayang. 你啊，对这棵树都感到很心疼。 Masa aku juga tidak sayang ciptaanku? 那我何不对我的创造物感到很心疼呢 Dari？situ kita melihat 所以我们可以看见， perlu adanya delay judgment. 这个延后的审判是需要的， Perlu adanya penghakiman yang tertunda. 延迟的审判是需要的。 Kalau tidak ada penghakiman tertunda, 要是没有这种延后的审判， maka kita pasti penduduk dunia ini akan cepat habis. 一定是我们世界上的人口百姓都很快的消失， Kita semua adalah manusia berdosa. 因为我们都是罪人。 Maka kalau kita harus segera dihukum, 要是我们必定的及时的被处罚， mungkin kita pun juga tidak lewat dari penghakiman. 那我们也不会过关的，这个审判中不会过关。 Mungkin kita juga kena hukuman langsung daripada Tuhan. 也许我们也会受到神直接的处罚。 Nah, jadi Tuhan melihat orang fasik itu demikian, 所以神看到恶人是以这种眼光， mengharapkan mereka bertobat. 他希望他们会悔改。 Nah, cuma kita yang tidak sabaran, bukan? 只是我们感到不耐烦， Kita mengharapkan misalnya ada orang 我们盼望，比如说有一个人， pinjam uang sama kita. 向我们借钱。 Waduh, nih lagi susah nih, saya perlu uang nih. 你看我这么苦，我需要钱， Boleh pinjem nggak ya? 能不能借一下？ Ya 1 miliar lah, gitu. 就是10亿也好。 Lalu kemudian karena kesian, 然后我们因为可怜他 karena，kita pikir kita orang Kristen, 又想到我们是基督徒， lalu kita kasih dia pinjam. 我们就给他借了。 Setahun berlalu, 1年过去了， 2 tahun berlalu, 2年过去了， 3 tahun berlalu, 3年过去了， selesai sudah pandemi, 然后疫情也过去 tapi 了。 nggak ada tanda-tanda dia mau bayar. 看到没有这种要还债的 Padahal 心态， kelihatannya usahanya sudah mulai pulih. 然后我们看见他的生意也已经恢复， Nah, kita rasanya gimana?
那我们感觉怎么样？ Tuhan, 神啊， itu orang gak mau bayar utangnya ke saya. 那个人不要还债， Bikin Tuhan dia sakit kusta. Gitu. 让他患大麻风吧， Biar dia rasain. 让他就是承受他所该的。 Dia makan duit saya 1 miliar. 那你看他吞吃了我的钱，10亿的钱。 Padahal saya kumpulin itu berapa puluh tahun. 我是几10年来就这样慢慢攒着， Dia makan begitu aja. 他就这样吞噬了。 Tuhan kasih dia kanker. 主啊，给他患上癌症， Tapi jangan kasih mati. 但是不要让他很快的死去。 Jadi bertahun-tahun dia menderita kanker tapi nggak mati-mati. 让他好几年都患上癌症，但是不要让他快死。 Wah, pokoknya otak busuk kita mikirin bagaimana supaya dia menderita, 然后我们 gitu 的 kan? 那个坏脑子就一直的想，一直的计划着， Karena kita benci bukan main. 因为我们非常的仇恨。 Tapi coba kita belajar. 但是我们要学习， Kita belajar bagaimana melihat orang seperti melihat bagaimana Tuhan melihat. 我们要学习看人是以神的眼光看。 Ayat yang ke-7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. 第7节说：“你当默然倚靠耶和华， Kita 耐 harus 心等候他。 Kita harus percaya Tuhan itu adil. ”我们要相信神是公义的， Pasti Dia adalah Allah yang adil. 他一定是公义的神， Maka kita tidak usah komplain kepada Tuhan. 所以我们不要一直发牢骚埋怨。 Meskipun tentu tidak mudah, Kari. 虽然当然这个不容易， Kita merasa sebel banget sama itu orang fasik. 我们会觉得非常的可恶，就是那些恶人。 Tapi firman Tuhan mengatakan bersabarlah. 但是神的话是这样说的：要有耐性， Nantikanlah Tuhan. 要等候他， Percayalah kepada Tuhan. 要相信他， Tuhan pasti akan menjalankan keadilan. 他一定会执行他的公义， Tuhan adalah Tuhan yang adil. 因为他是公义的神。 Tapi barangkali kalau Tuhan memberikan hati untuk dia bertobat, 但是如果神要他悔改，赐给他悔改的心， sehingga dia tidak usah mengalami penghakiman Tuhan. 那他也不用经历神的审判， Seperti penduduk Niniwe yang bertobat. 就像那个悔改的尼尼微的成人， Tidak usah Tuhan habiskan semua orang di situ. 不用把他们都消灭掉， Tapi mereka itu bisa bertobat, supaya mereka bisa bertobat. 希望的是他们能够有机会悔改。 Tapi kebanyakan daripada kita, 但是我们当中绝大部分， termasuk saya, 包括我在内， kita tentu mengharapkan seperti Yunus. 我们当然有那种越南的心态， Tuhan hukum dia. 处罚他吧，神。 Turunkan kutukmu pada dia. 求主降下你的咒诅， Bikin dia menderita 让他痛苦一下， dan sebagainya. 等等。 Tapi firman Tuhan katakan, 但是神的话是这么说的： berdiam dirilah di hadapan Tuhan 你当然默然倚靠耶和华， dan nantikanlah Dia. 耐心等候他。 Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang adil. 我们相信神是公义的吗？ Tuhan akan bertindak dengan bijaksana. 他会智慧的有作为， Tuhan akan bertindak dengan hati yang mulia. 他会以这个伟大的心肠 Tidak 做。 seperti kita yang pengen buru-buru orang binasa. 不像你我的心态，就想那个恶人赶快的灭亡。 Kita tidak usah mengikuti jejak daripada mereka. 我们不用跟从他们的脚步， Tapi kita percaya kepada Tuhan. 但是我们要信靠神， Kita nantikan Tuhan 我们要等候他， dan Tuhan pasti akan bertindak. 他一定会有自己的作为， Minta kepada Tuhan 可以求他， dan Tuhan akan memberikan hati seperti hati Tuhan. 神必定会赐给我们像他那种的一颗心。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Pada waktu kita berdoa, 当我们祷告的时候，
Adakah orang yang sangat menyakiti hati Anda? 想想有没有一个人，他就是伤了我们的心？ Adakah orang yang menyakiti hati Anda? 有没有人伤透了我们的心？ Adakah orang yang merugikan Anda? 有没有人使我们亏损？ Coba bayangkan orang tersebut di hadapan Tuhan. 在神的面前，想他一下，想一想， Mungkin tidak mudah, 也许不容易， tapi biarlah kita serahkan orang itu kepada Tuhan. 但我们要把这个人交托于神。 Dan Tuhan yang adil pasti akan memberikan penghukumannya. 我们公义的上帝必定会施下这个处罚。 Tapi lebih daripada itu Tuhan mungkin akan memberikan kesempatan bagi dia untuk bertobat. 但比处罚更重要的是，神也许要赐给他一个悔改的机会。 Maukah kita menunggu tindakan daripada Tuhan? 我们愿意等候神的作为吗？ Maukah kita menantikan tindakan Tuhan? 我们愿意等候神来行动吗？ Mau nggak kita berdiam diri di hadapan Tuhan? 我们要在神的面前默然倚靠他吗？ Silakan setiap Anda berdoa dalam hati masing-masing. 我们每个人在心里默默的祷告。 Bila ada orang yang demikian dalam hidup Anda sekalian, 若是我们生活中有那些人， silakan Anda berdoa. 你要向神祷告。 Ya Tuhan, 主啊， memang dalam hidup ini 在我们生活中， Tuhan menaruh orang-orang yang mungkin membenci kami. 你在我们生活中设了有好几个人对我们非常的怨恨。 Tuhan menaruh orang-orang yang merugikan kami. 你也摆着在我们生活中摆着那些使我们亏损的人。 Tuhan memberikan orang-orang yang tidak berlaku adil kepada kami. 你赐下那些对我们不公平的人， Kami merasa marah Tuhan. 我们觉得非常的生气， Kami benci orang tersebut. 我们非常厌恶那个人， Maka kami menginginkan 我们甚至想 supaya ada penghakiman yang segera terhadap orang tersebut. 让那个人及时的、赶快的受到处罚审判。 Karena bila dibandingkan dengan kami, 因为跟我们相比之 mereka 下， hidup lancar-lancar. 他们生活那么顺利， Mereka hidup baik-baik. 他们生活是好好的， Mereka sehat-sehat. 他们那么健康， Mereka selalu mujur. 他们一直有福气。 Tapi kami 但是我们呢？ kami mungkin tidak beruntung. 我们也许没有他们这么幸运， Kami mungkin tidak terlalu sehat. 我们也许也不那么健康， Kami mungkin banyak mengalami hal yang tidak enak. 我们也许遇到重重的不利， Dan itulah sebabnya kami merasa iri hati. 所以我们会嫉妒他们。 Tapi Tuhan ampuni kami. 主啊，赦免我们， Tuhan ajar kami berdiam diri di hadapan Tuhan. 教导我们如何默然倚靠耶和华， Dan belajar untuk menantikan tindakan Tuhan. 耐心的等候神的作为， Dan tindakan Tuhan itu pasti adil adanya. 相信神的作为必定是公义的。 Tolong kami semua ya Tuhan. 求主帮助我们每一个， Biarlah kami boleh berlaku benar di hadapan Tuhan. 好让我们可以在你的面前行义。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。